Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana sudi menonton video saya. Okey, hari ini saya akan menceritakan satu kisah mistik yang datangnya daripada seorang pakcik bernama Cik Lan. Okey, kisah ini terjadi pada tahun 1987 yang di mana ketika itu usia dia adalah 23 tahun. Kisah ini berlaku ketika dia daripada Sungai Besi hendak ke Lenggeng Negeri Sembilan untuk bertemu dengan tunang dia. Okey, kisah hari ini tajuknya adalah Tidur Bersama Pocong. Hehe. Mari. Kisahnya begini. Pada satu malam, dia bergerak daripada Sungai Besi menuju ke Lenggeng Negeri Sembilan untuk makan sate bersama tunang dan keluarganya di rumah. Tiada apa yang berlaku, seperti biasa, enjoy, happy, dan mereka berborak, bersembang sehinggalah dalam pukul 10. Makanya Cik Lan ini pun beransur pulang. Ketika beransur pulang itu, dia singgah di Beranang, satu kedai roti canai. Dan roti canai tersebut, kedai roti canai tersebut adalah milik kawan dia. Dan mereka pun bersembang, melepak, minum kopi sehinggalah pukul 2 pagi. 2 pagi, Cik Lan pun meneruskan perjalanannya daripada kedai roti canai tersebut sehinggalah ke Sungai Besi. Tetapi sampai di satu kawasan, perlu dirahsiakan kawasannya. Betul-betul di hadapan kubur Cina, motor Cik Lan rosak dan berhenti di situ. Tak ada apa yang boleh dilakukan. Pada 1987, kereta dan motor ketika itu amatlah sedikit. Dan pada pukul 2 pagi pula tu, gelap lagi, sunyi lagi. Hanya mampu berdoa dan berserah. Selepas 20 minit, alhamdulillah sampailah sebuah van yang memerlukan bantuan. Pemandu van ni bertanya apa masalah semua bagai, dan mereka bersetuju untuk menolak motor Cik Lan masuk ke dalam van dan menghantar Cik Lan ke bengkel yang terdekat, dengan harapan besok pagi selepas repair bolehlah pulang ke Sungai Besi. Dari bengkel, Cik Lan pun berfikir, kat mana nak tidur? Sementara untuk tunggu bengkel tu buka, kat mana nak tidur? Lalu Cik Lan tengok kawasan sekeliling. Tak jauh dari situ nampaklah sebuah balai polis. Cik Lan mungkin fikir, tak apalah, minta bantuan dekat polis, dapat tidur di dalam balai polis pun jadilah. Lalu Cik Lan pun pergi. Dan pelik dan herannya, balai polis tersebut tutup. Okey, tak apalah, mungkin ada masalah tertentu. Lalu Cik Lan tengok kawasan keliling, nampak sebuah surau. Cik Lan pergi ke surau tersebut dan juga tutup. Ada rantai dan bermangga. Kemudian Cik Lan pun tak apalah, tak rezeki. Tengok lagi kawasan keliling, nampaklah sebuah bus stand. Bolehlah tidur kat bus stand, boleh jadi. Tapi malangnya, bus stand tersebut terlalu banyak nyamuk. So Cik Lan patah balik ke balai polis, cuba kali kedua mungkin buka, tapi tidak, masih lagi tutup. Dan ketika itu Cik Lan perasan sesuatu. Pagar surau tadi yang dikunci tiba-tiba terbuka. Lalu Cik Lan pun masuk ke surau tersebut. Dan ketika masuk, Cik Lan dah mula rasa lain, macam ada something lah, macam tu. Dan Cik Lan pun masuk ke dalam surau tersebut. Dan apabila masuk ke surau tersebut, Cik Lan first kali nampak macam ada kelibat manusia di dalam, kelibat orang. Dan jadi Cik Lan fikir, mungkin ada orang lain tumpang tidur juga kot. Sebab itulah pintu pagar ni terbuka tadi. Okey, dia pun masuk. Bila dia masuk ke satu surau ni, sebuah surau ni, melalui sebuah pintu dan tidur. Dan pelik ni, tak ada orang, tapi perasaan tadi macam ada orang. Ketika itu Cik Lan pun merebahkan tubuhnya untuk tidur. Tapi Cik Lan rasa lain. Tadi rasa macam nampak orang, ada rasa pun macam ada orang. Bunyi tapak kaki, bunyi macam orang berjalan. Terasa ada orang. Lepas tu Cik Lan pun tak apalah, terlalu penat kan, dia cubalah untuk tidur. Tiba-tiba Cik Lan nampak satu kelibat berwarna putih.
Cik Lan fokus apakah kelibat tersebut, dan betul-betul di hadapan pintu masuknya tadi ada sebentuk badan berwarna putih siap berbonjol. Tak lain tak bukan yang kita panggil sebagai pocong. Cik Lan dah mula, Allah, apa aku nak buat? Dan pocong tersebut juga merebahkan tubuh dia di hadapan pintu masuk tersebut, dan Cik Lan mengiring menghadap dia. Cik Lan ada sedikit ilmu, baca dan cuba tenangkan diri, dan untuk menghilangkan rasa takutnya tu, dia macam ajak bersembang. Dan dia bertanya, oh kau bersama macam aku lah ni, tumpang tidur. Dan benda itu menjawab seperti bunyi lembu mengeruh untuk disembelih. Bunyinya seperti begitu. Cik Lan pun bertanya lagi, yelah, kalau kau nak tidur, kau tidurlah, tapi jangan ganggu aku. Dia jawab lagi. Lalu disebabkan Cik Lan terlalu penat, lalu Cik Lan pun tertidur. Kemudian Cik Lan pun terjaga apabila dikejutkan oleh Tok Bilal untuk azan subuh. Tapi Bilal tak puas hati, dia pandang je Cik Lan dan dia tanya, apa yang cik buat kat sini? Macam mana cik boleh masuk? Dan Cik Lan pun jawab, saya masuk daripada depan lah, pintu tak kunci, dan saya tumpang tidur sebab motor saya rosak. Sementara tunggu bengkel buka, saya tumpang tidur sini lah. Lalu Bilal tu masih tak puas hati lagi, cakap, cik, saya kunci tau. Lepas tu Cik Lan jawab, tak, saya masuk memang tak kunci. Lalu Bilal pun jawab, saya masuk tadi pun masih berkunci. Dan ketika itu Cik Lan dan Bilal pun senyap. Kemudian Bilal tersenyum dan kata, tak apalah Cik Lan, bangun dan kita solat subuh sama-sama. Selepas solat subuh, Cik Lan salam Bilal dan imam tersebut dan pergi ke kedai makan untuk sarapan sementara tunggu bengkel buka. Selepas bengkel buka, motor pun di repair dan pulang semula ke Sungai Besi. Sedemikianlah kisah Cik Lan tidur bersama pocong pada video kali ini. Terima kasih kerana sudi menonton video ini hingga ke akhirnya. InsyaAllah jika tidak ada apa-apa, saya akan sambung lagi cerita tentang Cik Lan ini, bagaimana dia masuk ke alam lain bersama dengan penumpang, ada konflik, ada kena rasuk. InsyaAllah jika tidak ada apa-apa, saya akan cerita pada next. Jangan lupa subscribe, like dan share. Dan sebelum saya mengakhiri video ini, hendak saya beritahu bahawasanya Cik Lan telah kembali ke rahmatullah pada Disember 2021. Jadi mohon semua untuk sedekahkan, hadiahkan Al-Fatihah pada Cik Lan. Assalamualaikum. Al-Fatihah.